Selamat malam dan wanakkam untuk semua. Soalan yang selalu diungkitkan adalah kenapa seorang Hindu bersama PAS, Parti Islam Se-Malaysia. Bukan suatu yang senang untuk kita mendekati PAS satu masa dahulu. Kerana kita rasa diri kita itu tidak diberi apa yang dikatakan hak kita yang sebenarnya. Kita rasa pada masa itu. Dan kita selalu mencari keadilan. Kita mencari tempat untuk kita memastikan kita boleh mempertahankan hak kita sebagai seorang non-Muslim. Dan juga kita rasa kita tak perlu ada apa yang dikatakan paksaan dalam agama. Ini yang kita cari. Dan saya seorang reluctant politician. Saya tak minat dalam politik. Sebab bagi saya, ramai orang mengatakan politik itu tak begitu murni. Dan dalam usaha kita untuk mencari dan mempertahankan hak kita sebagai seorang non-Muslim, kita mula mengkaji. Saya terpanggil untuk mencari manakah parti politik bagi diri saya yang saya rasa selesa dan boleh mempertahankan hak kita. Dalam cara-cara itu, saya mendekati PAS. Kenapa PAS bagi saya? PAS adalah satu parti politik bagi saya yang dasar perjuangannya berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah itu sempurna belaka. Satu. Kedua, ramai orang mengatakan bahawa politik dan agama tak harus campur. Memang saya setuju. Tetapi politik harus dipandu oleh agama. Kerana bila politik dipandu oleh agama, pemimpinnya ada perhitungan dosa dan pahala. Ini yang penting. Bila kita ada dosa dan pahala dan kita tahu bahawa Islam adalah suatu agama damai yang menjaga hak kita. Tetapi masa itu pun kita tak begitu yakin. Maka kita buat, bila kata kita ni, kita ahli DSPP, kawan-kawan saya yang non-Muslim, mencari betul ke Islam itu damai. Dan dalam konteks itu, kita pergi beli Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dan kaji. Adakah keadilan dalam Islam? Adakah Islam menegakkan bangsa? Adakah Islam memaksa non-Muslim menjadi Islam? Ini persoalan yang kita selalu terima dalam otak kita ni. Dan dalam kajian kita itu, masa kita membaca muka surat demi muka surat, kita mencari dan mendapati mutiara dalam konteks keadilan dalam surah Al-Maidah ayat 8. Surah Al-Maidah ayat 8 ini sesuatu yang betul-betul menggegarkan pemikiran kita. Sebab kita dibagi kefahaman bahawa Islam itu tak adil. Tetapi surah Al-Maidah memang memberi suatu penerangan atau penjelasan yang betul-betul. Pada satu hakikat kita percaya. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menerangkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu melakukan ketidakadilan. Hendaklah kamu lakukan adil kepada sesiapa jua. Kerana sikap adil itu sehampir dengan takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kerana Allah mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Apa lagi kita nak? Jangan sekali-sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kamu itu mendorong kamu melakukan ketidakadilan. Where do we go for that? Remember, perhitungan dosa dan pahala. Kalau pimpinan Islam tak memberi keadilan, jawablah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita redha, tak ada masalah dengan itu. So, ini memberi kita keyakinan bahawa musuh-musuh Islam yang mewawarkan bahawa Islam itu ekstremis itu memang tak benar. Sebab jaminan bagi Islam dan bukan Islam pun Quran.
Quran menjamin bukan Islam keadilan. Satu. Kedua, Islam tidak ada bangsa. Saya tidak mengatakan kita harus menyayangi atau mencintai bangsa kita. Kita harus menyayangi orang Melayu, sayangi orang Melayu, orang Cina sayang orang Cina, orang India sayang orang India, kita sayangi bangsa. Tetapi jangan gunakan bangsa sebagai akidah perjuangan, hancur bangsa. Ini yang Islam ajar. Dalam Quran ayat nampak pun, wahai orang Melayu, wahai orang Cina, wahai orang India, tak ada. Dia wahai orang beriman. Dan ia juga diberi suatu keyakinan bahawa isu bangsa itu tidak langsung dalam agama Islam. Jaminannya surah Hujarat ayat 13. Wahai manusia, kami menjadikan kamu lelaki dan perempuan bangsa-bangsa berpuak-puak untuk kenal mengenali. Dan yang paling murni di kalangan di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Apa lagi kita nak? Ini yang mendorong saya mencari kebenaran yang pas. Sebab bagi kita, kalau kita sebagai non-Muslim nak merasai kesejahteraan dan keharmonian itu, memang di Malaysia, di mana 70% adalah warga Melayu Islam, Islam wajib memimpin perpaduan. Dan kita bukan Islam, wajib mendukung supaya kita menikmati keharmonian dan kesejahteraan itu. Dan satu lagi yang bagi kita keyakinan adalah mengenai paksaan agama. Bila saya menjadi ahli DSPP 15 tahun dulu, semua orang ingat saya nak masuk Islam dah. Isu masuk Islam atau tidak bukan hak kita atau hak sesiapa. Ia adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting, bila kita bersama PAS, kita mula menjiwakan diri kita dengan Islam. Bila kita menjiwakan diri kita dengan Islam, kita sebagai seorang Hindu, Kristian ataupun Buddha menjadi seorang Hindu yang lebih baik, menjadi seorang Kristian dan seorang Buddha yang lebih baik. Menjadi Islam atau tidak, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggalkan itu. Tapi yang penting, kita diajar untuk dalam prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Buat yang baik dan jauhi daripada kejahatan. Ini yang penting bagi kita. Sebab itu saya bersama PAS selama 15 tahun. Dengan semua temahan, dengan semua cabaran, dan semua dugaan itu. Lebih lagi bila PH mengambil alih. Sebab kekuatan kita bersama PAS, kekuatan kita DHPP bersama PAS adalah Islam. Islam mengajar kita melalui kepimpinan kita bahawa bila kita menegakkan Islam, kemungkaran akan jatuh dengan tersendirinya. Kita menegakkan Islam. Kita non-Muslim dukung dalam konsep itu sebab kita tidak ada pilihan lain di Malaysia. Saya katakan sekali lagi, Islam wajib memimpin. Dan saya sungguh terharu bila Pesuruhjaya PAS bila kata tadi dalam persidangan UMNO, Islam diletak atas. Ini suatu perubahan yang akan membawa keberkatan pada kita. Permufakatan nasional ini, kalau Islam diletakkan depan, wajib kita menang. Sebab kita redha dalam segala perkara. Ini penting. Sebab itu bila kita bersama PAS, dia memberi kita suatu keyakinan. Kita dah mula menyempurnakan mana yang tak sempurna. Kita dah mula meranapkan kebencian dengan kasih sayang. Dulu bila kita kata UMNO, MIC, kita benci. Really, Dato', we are very, but today, saya difahamkan dan kita faham bahawa kebencian itu tidak dapat hilang dengan kebencian. Ia hanya akan diranapkan dengan kasih sayang. Ini penting. Sebab kasih sayang saja yang dapat mengubahkan hati manusia. Bila manusia, bila orang-orang musuh kita memberi kita kebencian, memberi kita kemungkaran, kita lontarkan mereka dengan batu-batu kasih sayang. Dia akan terus meranapkan kebencian itu. Sudah tiba masa untuk kita duduk, memahami. Apa yang berlaku di PRU 14 adalah satu hikmah.
untuk kita bersama UMNO. Kita uruskan kerja kita. Orang non-Muslim sekarang MIC. Dulu kita tengok MIC pun lari kita. Tak nak cakap pun. But today, it's a different day, different ball game altogether. Kita mula merasakan bahawa kita wajib bersama. Kita semua kena jadi suatu taman di bunga sekarang di Malaysia. Flowers of one garden. Bila kita menjadi seorang pekebun yang ataupun yang ada satu taman, bila kita tanamkan bunga, dia perlu ada bunga-bunga warna merah, warna kuning, warna putih, taman. Tuhan menjadikan kita sebagai taman, flowers of one garden. Orang Melayu, orang Cina, orang India, semua bangsa. Suatu taman yang begitu cantik supaya kita kenal mengenali. Ini tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Permufakatan Nasional ini. Satu hikmah tu. Kita kena betul-betul. Bila hidupnya Islam, kita semua selamat. Ini yang penting. Sebab itu saya bersama PAS. Tuan Guru yang berhormat Dato' Haji Ahmad banyak mengajar kita dengan ceramah-ceramah dia. Tadi pun saya ada bincang. Ya, kita kena sama-sama memahami. Bukan senang untuk kita tiba-tiba berubahkan 60 tahun permusuhan dalam 1 tahun ini. Tetapi yang penting niat kita. Niat kita adalah untuk menegakkan Islam. Bila kita menegakkan Islam, ia mesti disirami dengan kasih dan sayang. Baru dia cantik. Kalau tidak, tak ada apa pun. Sebab itu penting bagi kita memahami bahawa Permufakatan Nasional ini akan membawa keberkatan yang kita tidak akan fikir. PH pun pening lah ni. Pening. Tak pernah dia fikir satu hari nanti UMNO dengan PAS akan bersama. Itu kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan menggegarkan. Kita tak perlu risau apa PH buat. Dia nak buat apa lantar dia. Kita menegakkan Islam. Bila kita menegakkan Islam yang syumul, kemungkaran akan jatuh dengan tersendiri. Ini yang kita perlu buat. Sebab kita berasa kuat. Sebagai seorang bukan Islam, saya rasa very different dengan PAS. Sebab itu penting bagi kita untuk memastikan kita terus bersama memperkasakan Mufakatan Nasional ini, meletakkan Islam di depan, sebarkan kasih sayang, dan pasti Malaysia akan menjadi sebuah negara yang maju, berkat, sejahtera, dan di mana kita semua, orang Melayu, Cina, India, bersama payung Islam mewujudkan syurga di dunia ini. Sekian, terima kasih. Nandri, vanakkam.